Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pagi ini dapat kita bersama lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini penghulu pada segala hari, hari Jumaat, kita bersama untuk membincangkan topik-topik yang menarik dalam kehidupan kita, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada semua penonton setia yang menyaksikan pada pagi ini untuk mendapatkan info-info dan maklumat-maklumat menarik berkenaan dengan apa yang kita bawakan khas kepada anda. Baik, sedang penonton, seperti biasa kita bakal bawakan tajuk-tajuk yang dekat dengan kehidupan kita dan kita akan berikan pencerahan-pencerahan kepada anda dan semoga dapat dicatat sebagai ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Baik, seperti biasa untuk maklumkan kepada anda semua, bagi mereka yang ingin bertanyakan soalan boleh pergi ke tiga saluran kita seperti biasa. Yang untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 881677 atau WhatsApp di talian 0112336480, dan kalau nak terus pergi ke Facebook rasmi kita juga boleh di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita buat secara langsung. Bagi mereka yang mungkin tak berkesempatan pada pagi ini untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Tetapi jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Sedang penonton, berkenaan dengan topik apa bakal kita bincangkan pada hari ini, yakni tentang topik ibadah, amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kupasan dan perbincangan, sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda untuk dapatkan mutiara yang menarik bersama dengan tokoh ilmuwan, bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda untuk hari ini, yakni siapa tak kenal dengan Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Kan confused. Dia depan tu ada Muhammad ke? Tak ada. Ada. Kan? Dia Ustaz 5 huruf tu saja. Ustaz Jafri Abu Bakar. Kan. Baik Ustaz. Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan kita dan untuk mukadimah, jadi jom Ustaz kita saksikan dahulu status terkini kes COVID-19 di Malaysia. Baik, kalau kita dapat lihat setakat jam 6.15 petang 8 Oktober 2020, dari Kementerian Kesihatan Malaysia, kes baharu ada 375 kes. Kes kumulatif ada 14,368, kes yang sedang dirawat ada 3,703 kes, dan kes yang sembuh setakat semalam ada 18 kes, dan jumlah yang telah discharge ada 10,519 kes, dan jumlah kematian ada 146 kes. Jadi itu setakat semalam. Berkenaan dengan status terkini ada 375 kes. Jadi sama-sama kita teruskan mematuhi SOP, jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dan pakai pelitup wajah. Semoga kita dijauhkan dari wabak yang sedang melanda, yakni kes wabak COVID-19. Jadi sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Baik rakyat Malaysia, ayuh kita teguh, kita menang. Baik, kita jaga kita. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita. Kita nak balik kepada topik yang kita bincangkan sebentar tadi berkenaan dengan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita dengarkan mukadimah perbincangan kita dan ke mana hala tuju kita nak bincangkan berkenaan dengan topik ibadah tersebut. Jadi jom kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum tu, dalam keadaan suasana kita yang tidak menentu ni, saya nak mengajak tuan-tuan untuk kita beramal dengan doa ni pada setiap hari. Pada 3 kali pagi dan 3 kali petang. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada wabak dan musibah ni. Allahumma salli alaihi, kerana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat bahawa siapa yang beramal dengan doa ini ataupun zikir ini pada 3 kali paginya, 3 kali petangnya, maka Allah tidak akan terkena dengan musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan terjaga daripada musibah, mudah-mudahan. Baiklah, mari kita ikut baca sama-sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih adinda saya dari Azrin, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seluruh para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang menyaksikan melalui kaca TV dan juga melalui Facebook page Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Pagi ini kita nak bincang satu tajuk yang saya rasa sangat istimewa. Sangat istimewa sebab dia related dengan urusan kehidupan kita pada setiap hari. Tidak ada contoh dan panduan. Kita ni tuan-tuan, kita hidup setiap hari ni ada saja perkara yang kita buat dalam hidup kita. Daripada kita bangun tidur tadi sampai nanti kita tidur balik. Sepanjang urusan kita tu, alangkah cantiknya kalau setiap urusan itu ada panduan dia. Supaya kita ni tidaklah macam tak tahu nak buat macam mana dan kita buat ikut suka kita. Tak. Dalam hidup kita ada satu panduan. Panduan kita ialah daripada baginda Nabi SAW yang disebut sebagai uswatun hasanah. Panduan yang baik, role model. So, dalam hidup kita ni ada satu role model yang Allah bagi kat kita supaya kita hidup, kita ada panduan. Kita tahu cara nak buat dengan betul. Dan subhanallah, Allah memuji semua perbuatan Nabi SAW. Tidak ada tempat rujukan yang paling cantik dalam hidup kita melainkan panduan itu mesti datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, dan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah ataupun teladan yang baik, sebagaimana firman Allah taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik bagi kamu. Salli ala sayyidina Muhammad. Liman kana Rasulullah wal yaumil akhir wa dzakarallahi katsira. Dan salli ala sayyidina Muhammad, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut, banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tercatat dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Jadi dalam ayat ini menceritakan seolah-olah bahawa orang yang mengikuti panduan dalam kehidupan dia. Tuan-tuan, kita bangun tidur tadi, bangun tidur, apa yang Nabi SAW buat, kita tiru. Macam mana Nabi SAW pakai, kita ikut. Macam mana Nabi SAW makan, kita ikut. Saya terbaca satu artikel disebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doktor Eropah disebut. Dia buat kajian tentang sunnah-sunnah Nabi SAW ni. Saya tak ingat nama dia. Disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seandainya orang mengikut bagaimana cara makan Nabi, bagaimana cara tidur Nabi, dan bagaimana cara Nabi berada di tandas, nescaya aku tidak perlu jadi seorang doktor, dia kata. Sebab semua dah semua sihat-sihat belaka. Subhanallah, saya sebut kan. Yeah. Cara makan, cara tidur, cara duduk dalam tandas. Masya-Allah. Nak cerita panduan kehidupan kita ni sampai ke dalam tandas pun Nabi SAW tunjuk ke kita macam mana nak buat. Nak beritahu kata sempurnanya kehidupan kita dengan panduan Nabi SAW. Jadi apabila kita mengikut sunnah Nabi SAW dalam urusan kehidupan kita, kita bererti telah menempuh as-siratul mustaqim. Panduan ataupun jalan yang lurus yang akan membawa kita kepada dua perkara, iaitu kemuliaan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menjadi isyarat penting bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita renungkan keterikatan di antara kita mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kesempurnaan iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut sunnah Nabi SAW, itu menandakan bahawa iman kita sempurna.
Orang yang sempurna iman dalam hidup dia, dia akan memilih untuk meneladani perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah saya cuma. Ya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata apa? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia beriman kepada hari akhirat. Allah SWT. Dia tahu bahawa di sebalik kita mengikuti panduan-panduan dalam kehidupan Nabi SAW itu, mesti ada hikmah yang tersembunyi. Mesti ada perkara yang Allah sembunyikan di antara kelebihan-kelebihan dia dan manfaat dia sehingga membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menjelaskan makna ayat daripada atas disebut, ayat di atas disebut, dia berkata bahawa teladan yang baik pada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ini, Allahumma salli ala Muhammad, yang akan mendapat taufik daripada Allah untuk mengikutinya hanyalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhirat. Siapakah orang yang akan mendapat taufik untuk ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Kita berpakaian, pakai ikut sunnah Nabi SAW. Tak semestinya berjubah, tak mestinya ni sebagainya. Maksud saya kan tuan-tuan, sebab dia antara sunnah Nabi SAW dalam berpakaian ialah menutup aurat dengan sempurna. Kan, saya cuma pakailah macam ni ke? Pakailah macam Dai Azrin, masya-Allah, masya-Allah. Masya-Allah, kan saya cuma pakai tutup kepala macam ni serban ke? Pakai macam Dai Azrin macam tu ke? Masya-Allah. Dan saya cuma asalkan kita mengikut menutup aurat dengan sempurna. Jadi subhanallah, orang yang Allahumma salli ala Muhammad, orang yang akan mendapat taufik. Maksud taufik ni apa? Taufik ni ialah kemudahan untuk dia melakukan kebaikan. Kemudahan dia nak buat, lepas tu Allah pemudah je untuk dia. Allah pemudah je untuk dia. Orang yang akan mendapat taufik untuk melakukan perkara-perkara tersebut ialah hanya orang yang mengharapkan rahmat daripada sisi Allah. Dia diharap kasih sayang Allah mai dekat dia, dan dia juga beriman kepada hari akhirat. Allahumma salli alaihi. Dan inilah yang akan memotivasi seseorang itu untuk meneladani sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita faham kalau orang yang nak harap kasih sayang Allah kat dia, orang yang nak selamat dekat akhirat, nak jauh daripada azab di akhirat, nak dapat kebaikan di akhirat, nak masuk syurga Allah, Allah akan bagi kat dia taufik untuk dia memudahkan kehidupan dia untuk mengikut sunnah Nabi SAW dalam urusan kehidupan seharian dia. Dan subhanallah, inilah yang menjadi motivasi kepadanya. Baik, seterusnya kita, apakah maksud sunnah Nabi SAW? Tajuk kita amalan sunnah Rasulullah SAW. Apakah maksud sunnah? Sunnah dari segi bahasa ialah jalan atau kehidupan, sama ada bersifat terpuji ataupun sebaliknya. Boleh jadi sunnah tu sunnah yang baik, boleh jadi juga sunnah tu sunnah tak baik. Ada jalan kehidupan, jalan ataupun Allah SWT disebut sebagai jalan ataupun kehidupan. Dari segi istilah pula dia terbahagi kepada dua, di antara definisi ahli hadis dan juga ahli usul. Yang pertama, di sisi ahli hadis, sunnah ialah setiap yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada perkataannya, perbuatannya ataupun takrir, persetujuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dalam bentuk diam. Kan, sahabat Nabi SAW buat sesuatu, Nabi SAW diam. Diam itu juga berbentuk persetujuan baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Sifat khuluqiyah, sifat khalqiyah dan kehidupan baginda Nabi SAW sama ada sebelum perutusan baginda menjadi Rasul. Itu sebab disebut sebagai ahli hadis. Adapun di sisi ahli usul, sallallahu alaihi Muhammad, sunnah adalah setiap yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Quran melalui perkataan, perbuatan dan takrir ataupun persetujuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, ahli hadis dan ahli usul bersepakat bahawa sunnah adalah setiap perkara yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dia berbentuk percakapan, perbuatan ataupun ikrar ataupun persetujuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap lagi dalam soalan-soalan yang nak kita bincangkan tadi, jawab soalan jawapan yang kita akan bincang, kita akan berbincang dalam area, dalam konteks ni. Dalam konteks ni. Dan di sana nanti kita juga akan ceritakan apakah kelebihan-kelebihan kita mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Wallahu alam sebagai mukadimahnya, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz pencerahan untuk permulaan di awal-awal ni berkenaan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mungkin ada yang terlepas pandang berkenaan dengan perkara tersebut. Dan seperti mana Ustaz kata sebentar tadi, dalam kehidupan kita mesti ada panduan, dan panduan yang terbaik adalah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita nak ambil soalan pertama pada hari ini di
Facebook rasmi Tanyalah Ustaz dari sahabat kita, Puan Nurul Hidayah Saifuddin. Baik, mari kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, apakah sunnah Rasulullah pada hari Jumaat? Kena dengan hang ni Ustaz dia tanya. Dia kata apa sunnah pada hari Jumaat? Dan bagaimanakah Rasulullah memuliakan hari Jumaat yang dikatakan penghulu bagi semua umat Islam, penghulu pada segala hari mungkin penghulu pada segala hari. Dan sekian, terima kasih juga kepada sahabat kita Puan Nurul Huda Saifuddin. Nurul Hidayah. Nurul Hidayah, Nurul Huda pula. Mana main Nurul Huda pula dah. Kena sama nanti dengan main. Nurul Hidayah Saifuddin. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih kepada Puan Nurul Hidayah Saifuddin. Saya betulkan perkataan Ayah Azrin tu. Yes. Saya kena saman nanti. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam setiap hari yang Allah berikan kepada kita, ada satu hari disebut sebagai penghulu segala hari, ataupun Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, dan dia merupakan hari raya bagi umat Islam. Hari raya, iaitulah hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari raya kita. Maka bila hari raya kita ni, kita kena bergembira dengan kedatangan hari Jumaat. Hari raya kan? Salat Jumaat, Yaumuz Zinah dia panggil. Hari perhiasan, hari perayaan. Maka Allah SWT disebabkan hari raya, maka kita ada sunnah-sunnah tertentu yang Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk kita menunjukkan kegembiraan kita masuk pada hari tersebut. Di antaranya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, ialah kita mandi hari Jumaat. Bukan mandi hari itu, kita lah yang mandi itu. Tapi mandi sunat, kita mandi pada hari Jumaat. Allahumma salli ala. Yang keduanya, sunat pula untuk kita membersihkan diri kita pada hari Jumaat dengan kita memotong kuku. Siapa yang nak gunting rambut hari itulah, nak bersihkan misai, nak gunting apa semua sebagainya, nak buang bulu ari-ari dan semua apa-apa berkaitan, nak cabut bulu ketiak sebagainya. Hari ini hari Jumaat. Sunnah, dapat pahala dia, dapat ganjaran, dapat kelebihan-kelebihan dia. Yang ketiga, Allahumma salli ala, sunnah pula untuk kita berwangi-wangian pada hari Jumaat. Sunnah untuk kita berwangi-wangian pada hari Jumaat. Ni tuan-tuan, tak kira orang lelaki ke, tak kira orang perempuan, urusan-urusan tersebut, walaupun Allahumma salli ala Muhammad, lebih sesuainya urusan ini kepada orang yang nak pergi solat Jumaat. Tetapi tidak terhad kepada orang yang nak pergi solat Jumaat di kalangan orang lelaki, bahkan orang perempuan juga disunatkan untuk melakukan demikian, sebab hari tersebut merupakan hari perhiasan. Kita berwangi-wangian hari Jumaat. Kemudian disunatkan kepada kita pula untuk memakai baju atau memakai pakaian berwarna putih pada hari Jumaat. Saya Da'i Azrin pakai baju putih sebelah dalam dia. Di luar dia warna hijau. Kat lengan nampak. Kat lengan nampak lagi. Okey. Saya Ustaz Jafri pakai baju warna hijau hari ni. Atas putih. Atas putih. Okey, dapat juga sikit. Subhanallah. Dan mungkin apa yang kita boleh buat lepas pada ni, Allah SWT, tuan-tuan sekalian, nanti suami kita nak pergi kerja ni awal lagi kan, dengan duk siap baju suami kan. Ayin baju suami itu nak pergi kerja tu, ayin baju warna putih untuk dapat fadilat memakai pakaian putih pada hari Jumaat. Kalaulah semua umat Islam mengikut sunnah Nabi SAW pada hari Jumaat ni, maka semua orang, tuan-tuan boleh bayang tak, kat masjid tu putih je. Orang dekat jalan putih je. Subhanallah, nampak aizah kehebatan orang Islam. Kan? Allahumma salli ala tuan-tuan. Lagi apa tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad, hari Jumaat disunatkan kepada orang lelaki untuk pergi awal ke masjid, kemudian duduk beriktikaf di masjid, duduk kemudian solat Jumaat dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan selain daripada amalan-amalan tersebut, disunatkan juga kepada kita pada hari Jumaat untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi. Selain daripada kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi SAW, kita juga disunatkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Yang Nabi SAW mencerita tentang kelebihan-kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Di antaranya Allah akan memberikan kepadanya cahaya bainal Jum'atain, di antara dua Jumaat. Ada satu riwayat lain, Allah akan keluar cahaya daripada hingga ke langit nanti pada hari kiamat dan sebagainya. Itu di antara amalan-amalan sunnah yang boleh kita buat pada hari Jumaat. Apa yang kita boleh conclude daripada perbincangan kita tadi, bahawa hari Jumaat merupakan hari istimewa untuk orang Islam. Hari istimewa untuk kita dan dia merupakan hari perayaan, hari perhiasan. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Kuku semua, pastikan nak potong kuku hari Jumaat. Saya nak bersih semua hari Jumaat.
Nak Allahumma salli Jumaat, nak pakai putih, nak pakai wangi-wangian, pakai hari Jumaat. Dan semuanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, hari Jumaat merupakan hari istimewa untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab. Hari raya mingguan dan hari yang istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan sebentar tadi, mandi sunat, potong kuku, buang bulu, wangi-wangi, pakai pakaian yang putih, pergi ke masjid awal dan membaca surah Al-Kahfi. Itu sunnah pada hari Jumaat yang sangat-sangat dituntut. Baik, sidang penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu, ya Allah, daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama sidang penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan hari 9 Oktober 2020 pada hari Jumaat, kita bersama secara langsung membawakan kepada anda Tanyalah Ustaz pada pagi ini, membicarakan topik ibadah, amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi sempat kita kupaskan kepada anda berkenaan dengan bagaimana amalan sunnah pada hari Jumaat, dan mukadimah di awal tadi menerangkan tentang bagaimana yang dikatakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi kita nak bincangkan dan kita nak terus ambil soalan di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Nur Hayati Ismail. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Ada dua soalan. Yang pertama, adakah amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan atau dilupakan? Baik, soalan yang kedua, adakah berdosa jika seseorang mengatakan amalan sunnah tidak sesuai dengan zaman atau cara hidup bangsa lain selain bangsa Arab? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih, Kak Yat Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat atas soalan yang ditanyakan. Jadi bagaimana Ustaz untuk dua soalan ni, sunnah yang telah dilupakan katanya? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Kak Iyad atas soalan tadi. Kak Nur Hayati, insya-Allah salli ala Muhammad, Nur Hayati Ismail. Insya-Allah. Ada dua soalan. Yang pertama, apakah di antara sunnah-sunnah ataupun amalan-amalan sunat yang dilupakan, ditinggalkan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak sebenarnya dalam urusan kehidupan kita yang kita telah meminggirkan amalan-amalan sunat tersebut. Di antaranya salli ala Sayyidina Muhammad, ialah sebagai contohnya sunnah ketika memakai sandal, memakai kasut, dan ketika menanggalkan kasut. Ini contoh yang simple aja. Kita tuan-tuan pakai kasut kaki apa? Ni tanya ni. Tolong jawab, tengok yang kat rumah tu. Kan? Pakai kasut kaki, nak pakai kasut kaki kanan. Nak tanggal kasut kaki kiri. Simple aja sunnah dia. Tapi ada pahala tak? Ada pahala tuan-tuan. Salat si Muhammad. Nak pakai baju, mulakan dengan tangan kanan. Nak tanggal nanti, mulakan dengan sebelah kiri. Salat si Muhammad. Allah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika menanggalkan pakaian. Ada doa dalam riwayat. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dalam satu riwayat cerita, Allahumma salli ala Muhammad, bagaimana bila kita tanggalkan pakaian ni, ramai yang nak tengok tubuh badan kita ni. Ramai yang nak tengok. Orang pun nak tengok. Orang ada yang bukan orang pun nak tengok. Di kalangan jin, di kalangan makhluk-makhluk Allah yang lain pun teringin nak tengok juga. Kalau orang tak apa, kita boleh tutup pintu, kunci, orang tak nampak. Tapi kalau bentuk-bentuk makhluk Allah yang lain, sampai ke dalam pintu pun dia boleh masuk lagi, dalam bilik pun dia masuk, maka diajar pada kita untuk kita hijabkan, Allah hijabkan diri kita itu daripada dilihat oleh orang lain atau makhluk lain. Jadi waktu kita tanggalkan pakaian, kita baca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ada doa dia.
Dan Allahumma salli ala Muhammad. Itu di antara sunnah-sunnah yang kita lupakan. Dan di antara perkara sunnah yang kita pinggirkan atau kita lupakan ialah bila kita sanggup untuk meletakkan ada panduan yang lain yang lebih hebat daripada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, sekarang ni kita ikut idola ni. Ni zaman ni kita kena ikut ni K-pop. Kan seperti itu. Nabi SAW pakai macam ni. Kita tak mau yang ni, kita pakai yang ni. Sekarang ni macam ni. Meninggalkan atau memilih idola yang lain ataupun panduan yang lain dan mengatakan panduan yang lain itu lebih baik dan lebih cantik daripada bagi Nabi SAW. Ini di antara salah faham ataupun sunnah satu perkara yang telah ditinggalkan, telah dipinggirkan dalam masyarakat kita. Pertama. So, mudah-mudahan terjawab. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata tak sesuai dengan zaman sekarang dan mungkin sesuai hanya untuk bangsa Arab. Arab saja. Ya Nabi. Allah Rabbi, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Perkataan yang tak sepatutnya keluar daripada kalam orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Tadi kita baca dah tafsiran daripada yang disebutkan sebagai sunnah. Apakah yang dimaksudkan dengan sunnah? Apa saja perbuatan Nabi, perkataan Nabi, takrir Nabi ataupun iqrar Nabi SAW atas apa ada dalam urusan kehidupan. Maka kalau kita ikut saja perbuatan Nabi, pasti ada ganjaran yang Allah akan berikan kepada ittiba' li Rasulullah SAW. Panduan kita mengikuti panduan baginda Nabi SAW dalam urusan kehidupan kita. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Apa yang akan kita dapat bila kita ikut sunnah Nabi SAW? Apa Nabi SAW buat? Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang pertama di antaranya ialah Allahumma salli alaihi wasallam, kita akan memperoleh barakah dan lain-lain manfaat dalam kehidupan. Seperti mana kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala menyebutkan bahawa dalam kita mengikuti sunnah baginda Nabi SAW dalam urusan kehidupan kita terdapat keberkatan. Apa maksud berkat? Ziyadatul khair, bercambah kebaikan dalam kehidupan kita. Lagi meraih keredaan Allah. Allah redha dekat kita. Lagi Allahumma salli alaihi wasallam, dia akan meninggikan darjat kita. Lagi dia akan mententeramkan hati kita. Lagi dia akan menenangkan tubuh badan kita. Lagi dia akan membuat syaitan marah kepada kita. Lagi dan dia akan berjalan di atas jalan yang lurus. Ini di antara ni baru satu poin dia ni. Kelebihan tentang beramal dengan sunnah Nabi SAW. Allah bagi redha kat kita. Allah bagi berkat kat kita. Allah akan angkat darjat kita. Allah akan tenteramkan hati kita. Allah akan tenangkan tubuh badan kita. Buat syaitan marah pula. Kan kita berjalan di jalan yang lurus, siratul mustaqim tadi ni. Jadi subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, dan panduan kehidupan baginda Nabi SAW untuk kita ikuti ini akan berlangsung sampai ke hari kiamat. Apatah lagi dalam keadaan kita duduk pada zaman fitnah, kita sangat-sangat memerlukan panduan baginda Nabi SAW. Sebab salah satunya ialah apabila kita beramal dengan sunnah Nabi SAW, dia akan menghalang kita daripada kita melakukan perkara kemaksiatan. Dia jadi shield, dia jadi perisai. Betul. Pakai serban ni bukan sebab handsome lah juga sikit-sikit Azrin. Kan? Salih Azrin. Tuan-tuan, ni pakai ni macam ni pakai Azrin pakai ni. Nabi SAW biasa pakai 2 lapis pakaian. Satu dia pakai kamis dekat bawah dan Nabi SAW akan pakai lagi satu di atas nama jubbah, letak di atas. 2 bentuk pakaian Nabi SAW pakai. Bila kita pakai macam ni, nak rasa nak pergi tengok, nak buat benda tak baik pun rasa macam tak patut kan, ni tayak atas kepala lah, serbat atas kepala lah. Pakai macam ni, takkan nak jeling-jeling lagi, takkan nak buat benda tak baik lagi kan, takkan nak karaoke lagi kan, dah pakai macam ni. Maka subhanallah, automatically dia akan menghalang kita daripada kita melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita buat. Itu panduan, mudah-mudahan insya-Allah jadi manfaat bagi kita. Wallahu subhanahu wa taala. Sebab tu betul bila mana dikatakan pakaian tu kadang-kadang boleh menjaga kita daripada melakukan benda yang tidak baik. Okey, terima kasih Ustaz untuk jawapan tadi. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan, siapa di sana? Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Hidai Johor itu Haji Tukinon. Ustaz Jeffrey dan Dai Azrin. Saya. Ya tuan. Saya ada 2 soalan boleh Zain? Boleh. Okay. Pertama saya nak minta pandangan daripada Ustaz lah. Nabi banyak buat kerja ikut kanan maknanya kaki ke kanan ke kanan. Dan bagaimana kita tahu Nabi mengamalkan tidur seelok-eloknya mengiring ke sebelah kanan sebab tidak menyindir organ. Jadi selain daripada kesihatan, kami minta pendapat Ustaz ke pandangan apakah lain-lain kebaikan
Yang kedua Ustaz, ini sebelah pula Ustaz, di Malaysia ni Ustaz ya, kita naik kenderaan. Kalau nak kaki kanan masuk, ikut kanan macam mana Ustaz? Tapi kalau di Arab atau di negara luar, kita nak naik kenderaan, sebelah kiri kan, mungkin kita boleh masuk kaki kanan. Ya, tapi itulah, kalau Malaysia, kalau kata-kata Nabi-Nabi dekat Malaysia, dia mungkin dia masuk tangan kaki kiri. Tapi kalau kita ke Arab, kita masuk kaki kanan. Jadi macam mana Ustaz? Kita tak ikuti sunnah ke ataupun macam mana? Itu saja soalannya pagi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Tuan Haji Tukenon. Katanya tadi ada dua soalan tapi mungkin kita boleh rangkumkan sekali sebab mungkin dalam skop yang sama berkenaan dengan utamakan sebelah kanan. Yang pertama tadi katanya Nabi selalu buat benda semuanya bermula dari sebelah kanan. Daripada tidur, makan dan sebagainya. Dan yang kedua tadi berkenaan dengan kereta ni, saya tertarik dengan soalan tu sebab berfikir jauh sebab katanya tadi kalau kereta tu di sebelah kanan masuk macam mana nak masuk kaki kanan dulu katanya. Baik, silakan Ustaz. Betul. Terima kasih Tuan Haji Tukinon yang kami selalu rindui. Kan Allah Ustaz Jamat dia subhanallah Ustaz Jamat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas soalan yang sangat baik dan sangat istimewa tadi ni. Yang pertamanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memang Nabi SAW akan memulakan apa sahaja urusan dengan sebelah kanan. Sebelah kanan. Ini tuan-tuan yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita. Bahkan Nabi SAW sikat rambut pun Nabi SAW mulakan sebelah kanan dulu. Masuk nak jalan start kanan. Kita memang kalau nak pergi rumah orang memang langkah kanan dulu. Rambut tadi tu sikat sebelah kanan ke ataupun sikat ke sebelah kanan? Dia memulakan sebelah kanan. Sebab Nabi SAW belah rambut dia. Belah rambut dia mulakan sebelah kanan dulu. Jadi Allah SWT sehingga ke tahap macam tu detailnya Nabi SAW. Jadi Allah SWT semua urusan-urusan yang baik Nabi SAW akan mula sebelah kanan. Kita kalau nak pergi rumah orang memang kita start kaki kanan dulu. Pasal apa? Lagi nak orang hidang kita kata apa? Alhamdulillah langkah kanan ni. Tapi sebenarnya dalam setiap urusan kehidupan kita mulakan sebelah kanan. Nak pegang kanan dulu. Nak bahkan kalau ada orang di kiri kanan kita, kan kita nak bagi contoh, kita nak bagi air kata sebagai contoh, kita paskan kepada orang kanan dulu. Nabi SAW ajak dekat kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, semua urusan kanan kecuali kepada tempat-tempat yang Allahumma salli alaihi Muhammad, tempat-tempat yang kotor ataupun tempat yang kurang mulia dia. Kita nak masuk ke tandas, masuk kaki kiri dulu. Salli alaihi Muhammad. Nah, tangan kiri digunakan untuk urusan-urusan kekotoran, urusan-urusan yang terkait dengan kotoran. Sebab tu kita kurangkan salli alaihi Muhammad. Jangan makan dengan tangan kiri. Jangan minum dengan tangan kiri. Makan tangan kanan cantik dah, lepas tu minum pula dengan tangan kiri. Macam tak ngam salli alaihi Muhammad. Itu dah ni. Jadi gunakan tangan kanan untuk urusan semua urusan kebaikan. Saya pun pakai jam tangan kanan. Waktu dulu pernah sekali waktu tengah duduk kuliah, guru kata apa? Jam tu pakaian perhiasan kan? Perhiasan. Nabi sebut, Imam Syafi'i sebut perhiasan letak kat tangan kanan. Semua jenis perhiasan kat tangan kanan. Tangan kiri dia lebih kepada bahagian-bahagian benda-benda kotoran. Saya cemat. Maka jam tu kan perhiasan kita. Pakailah sebelah kanan. Lepas tu senyap-senyap buka pindah jam. takut Ustaz nampak. Belakang sikit. Lepas tu cari jam tak jumpa. Jam tak ada sebelah sini. Lama-lama dah biasa. Sebab sesuainya perhiasan di sebelah kanan. Tapi dan Allahumma salli alaihi wasallam, apa saja panduan Nabi SAW tunjuk, dia pasti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mesti ada hikmah yang terkandung di sebalik. Sebagai contoh yang Tuan Haji Tukinon sebut tadi ni, baring sebelah kanan. Nabi SAW suruh baring sebelah kanan. Kita ikut panduan Nabi SAW. Rupa-rupanya subhanallah tak dicerita Nabi SAW dulu. Pasal perut dekat mana, hati, jantung dekat mana sebagainya. Nabi SAW suruh baring sebelah kanan aja. Rupa-rupanya bila kita baring sebelah kanan, apa yang jadi? Tuan-tuan, perut kita yang sebelah kiri ni, usus kita besar tu, dia tidak kompres, dia tidak menekan kepada Allahumma salli ala organ kita yang lain. So kalau kita biasa baring sebelah kiri, kita akan jadi heartburn. Dia akan gas ni akan push balik naik ke atas sebagainya. Rupa-rupanya macam tu. Jantung kita pula tidak dikompres oleh tubuh. Berat badan tu menekan jantung kita yang duduk sebelah kiri ni. Jantung kita duduk sebelah atas. Dan ulama-ulama tasawuf kata apa? Bila jantung di sebelah atas tak ada benda yang menutupnya, maka dia mudah untuk bangun tahajud, mudah untuk dia bangun pada qiyamul lail sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi apa yang Nabi SAW buat, kalau kita ikut mesti ada hikmah yang terkandung. Nabi SAW suruh tutup lampu
Saya terbacalah satu artikel, kata Nabi SAW suruh bila tidur tutup padam pelita kamu. Lalu subhanallah sallallahu tuan-tuan, kalau dulu boleh difahamkan bahawa kalau lampu pelita ni ada api, nanti kot dia jatuh ke terbakar kan. Lalu tiba-tiba kajian dibuat dan dinyatakan bahawa apabila kita tidur dalam keadaan cahaya yang terang, cahaya dalam bilik kita tu, maka subhanallah dia menghidupkan sel-sel kita ni yang sepatutnya dia rehat. Tubuh badan dia sepatutnya dengan suasana yang gelap, dia nak rehat. Tapi dengan cahaya yang cerah terang, dia hidup, dia bekerja. Lepas tu dia mengaktifkan sel-sel yang tak sepatutnya dia aktif. Rupanya macam tu. Jadi subhanallah, bila kita ikut panduan Nabi SAW, mesti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Yang kedua, pasal masuk kaki sebelah kiri. Masuk kaki kanan memang jam lah sikit. Tapi ada kawan saya buat macam tu sungguh, sahabat-sahabat saya. Dia masuk kereta, saya tengok dia masuk kereta, pasal apa? Masuk macam tu, macam terkekel macam tu. Rupanya dia nak masuk kaki kanan dulu, subhanallah. Tuan-tuan, baik Allah ulama menyebutkan bahawa Allahumma salli ala Muhammad, ada perkara yang mampu untuk kita buat, tapi ada perkara yang tak mampu untuk kita buat disebabkan keadaan dan suasana macam tu. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, di sana walaupun dia sunnah, ada perkara sunnah, tetapi di uruf tidak melihat dia sebagai satu perkara yang boleh dibuat waktu tu. Maka uruf juga terkait. Tuan-tuan, jadi kita cuba untuk beramal dengan sunnah sebaik mungkin. Tapi ada bahagian-bahagian tertentu yang tidak mampu untuk kita lakukan, dan itu dimaafkan pada syarak. Bukanlah kita sengaja untuk meninggalkan sunnah, tetapi suasana dia macam tu. Nak buat macam mana? Subhanallah, boleh kias. Siapa boleh kias? Tuan Haji Tokino akan boleh angkat kaki masuk kaki kanan dulu. Ahlan wa sahlan. Tapi tak semua orang boleh buat macam tu. Paling tidak kita sudah berhajat untuk melaksanakan sunnah tersebut, tapi kita tak mampu disebabkan oleh suasana dan keadaan dia. Wallahu a'lam. Baik, menjawab kepada persoalan melakukan setiap perkara di sebelah kanan sebentar tadi, dan kesimpulannya perkara yang baik dilakukan dengan sebelah kanan dan kekotoran dan yang sebaliknya menggunakan tangan kiri. Baik, itu kesimpulan untuk perbincangan sebentar tadi. Baik, untuk kita menjawab persoalan seterusnya, tapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah daripada penyakit sopa, gila, kusta, dan daripada penyakit-penyakit yang buruk. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, yang masih setia menantikan perbincangan seterusnya berkenaan dengan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kita kupaskan sebentar tadi, mungkin ada penonton-penonton yang nak pergi ke mana-mana pada pagi ini dan mungkin dalam perjalanan nak pergi ke kerja dan terfikir macam mana nak tengok Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Boleh lihat di Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita ada buat secara langsung bagi mereka yang tak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah. Baik, untuk meneruskan perbincangan kita, rentetan ataupun kesinambungan daripada soalan yang kita jawab sebentar tadi sebelum kita berehat berkenaan dengan lakukan segala perkara menggunakan tangan kanan. Baik Ustaz, mungkin ada situasi ataupun Ustaz pernah jumpa sendiri dalam kehidupan ataupun ada penonton-penonton yang pernah mengalami jumpa sahabat ataupun kita sendiri yang mengalami situasi seperti ini yang mungkin boleh dikategorikan sebagai kita yang kidal hakiki, ya. Apa segala benda yang dia buat dalam kehidupan semua dia buat dengan tangan kiri, kecuali makan nasi dengan tangan saja, dia menggunakan tangan kanan. Tapi ada yang macam ni, contoh Ustaz, dia ni makan pakai sudu pun pakai tangan kiri. Kalau pakai tangan kanan dia agak kekok untuk guna tangan kanan. Jadi adakah orang macam ini dia berdosa sebab menggunakan tangan kiri ataupun tertolak keberkatan, ya Ustaz? Silakan bagaimana? Baik, Allah SWT. Susah nak jawab itu, takut nanti ada orang terasakan. Sebenarnya saya pun pernah berjumpa dengan orang macam ni. Ada sahabat saya waktu dekat Jordan hari itu, Allah SWT, ada sahabat saya tu dia memang makan pun tangan kiri. Saya tanya ke dia, kenapa makan tangan kiri? Orang Arab. Lalu dia kata, Salat dia kata di kidal. Makanya dia pegang sudunya, dia suap dengan tangan kiri lah. Lepas tu saya kata,
Ada hadis Nabi SAW larang kita makan tangan kiri, makan tangan kanan. Kemudian Allah SWT, kemudian dia kata, boleh tengok hadis tu. Rupanya dia tak tahu hadis tu. Tak apalah, kita pun tunjuk kat dia. Dan tuan-tuan, Allah SWT, dan start pada hari tersebut, dia terkesan dengan hadis Nabi SAW yang suruh makan tangan kanan dan jangan makan tangan kiri itu. Start pada hari tersebut, dia praktis untuk makan tangan kanan. Dan subhanallah, lepas pada tu, dia makan dengan tangan kanan. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allah SWT dalam satu-satu urusan, dalam satu kehidupan, kadang-kadang dia boleh praktis untuk dia buat. Dia kesungguhan dia untuk dia melaksanakan benda tersebut, dia praktis untuk, memang dia dominannya sebelah kiri. Dia nak buat apa pun dia akan menulis pun tangan kiri sebagainya. Dan ada orang yang macam tu. Tetapi dalam urusan-urusan di antara urusan yang Nabi tulis, Nabi SAW tak pernah sebut tentang tulis dengan tangan kanan. Tak, boleh saja tulis dengan kiri. Nak buat kerja boleh je guna tangan kiri sebab dia dominan tangan kiri. Tetapi dalam urusan-urusan yang Nabi SAW sebut tentang mulakan sebelah kanan, dia mula untuk dengan sebelah kanan. Tak ada masalah, insya-Allah biiznillah kalau dia praktis untuk dia start makan dengan tangan kanan, insya-Allah biiznillah yakin bahawa Allah akan mempermudahkan untuknya bila dia nak ikut kepada perintah Nabi SAW, maka dia akan belajar untuk, dan akhirnya dia akan dapat perfection. Bukan perfect lah, tapi dia akan mampu untuk handle dengan tangan kanan. Tetapi dalam urusan-urusan yang lain dia boleh buat je untuk mula dengan tangan kanan. Kan sebagai contoh, nak pakai pakaian boleh je pakai tangan kanan. Nak memulakan perjalanan boleh je mula kaki kiri. Nak bergerak, nak pakai kasut sebagainya. Semua urusan-urusan yang lain itu tak memerlukan kepada perkara yang dominan tersebut. Maka perkara yang antaranya melibatkan kepada makan dan minum tu lebih sesuai untuk dia praktis supaya dia lama-lama dia familiar dengan menggunakan tangan kanan itu. Dan akhirnya betul sahabat saya tu sampai sekarang dia makan dengan menggunakan tangan kanan. Alhamdulillah. Betul. Itu yang disebut sebagai practice make permanent. Make permanent. Okey, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan juga Ustaz Jeffrey Abu Bakar. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, wagas wagas. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz ya. Ya. Soalan saya, biasalah kita ni kadang-kadang dia ada dalam satu cerita Piramli itu jutawan ini makan di pinggan, minum di cawan ya. Jadi kadang-kadang dalam keluarga ni ada segelintir yang mengatakan kalau kita ni mengikut sunnah-sunnah Nabi ni kita dapat pahala lah. Alhamdulillah, itu semua orang tahu Ustaz ya. Jadi kadang-kadang dia merasa dia bangga. Dia buat kata Ustaz Ida selalu cakap dia rasa bajet bagus. Yang dia makan dalam keluarga dia bersama anak isteri makan dalam talam, tak makan dalam pinggan macam saya lah. Jadi dia merasa bangga dan merasa syok sendiri bahawa dia ni merasakan orang lain tak buat. Dia rasa dia buat tu, dia merasa bangga bagi diri dia bahawa dia makan dalam pinggan tu dia, keluarga dia, seolah-olah keluarga dia je yang makan dalam talam Ustaz. Jadi apakah boleh kita merasa lintasan hati merasa bangga bahawa kita ni mengikut sunnah Nabi, kita sebenarnya nak dapat pahala, tapi kadang-kadang tu dia rasa riak pula dah. Timbul perasaan riak yang mengatakan keluarga dia bajet baguslah. Yang tu yang jadi masalah Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz dan Islam sendirilah mengenai rasa macam ini Ustaz? Dia nak dapat pahala tapi rasa bangga pula apa yang dilakukan itu. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Umar atas soalan yang ditanyakan. Dia dah bagus dah ikut sunnah kan, ada benda-benda baik yang nak dia buat, tapi tiba-tiba timbul pula rasa bangga pula bila mana dia buat perkara baik tersebut. Bagaimana untuk mendidik hati? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagus soalan Allahumma salli ala Tuan Haji Omar Abdul Majid tadi kan. Masya-Allah, salli Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allah di antara perkara yang Nabi SAW biasa buat dan Nabi SAW suruh para sahabat buat ialah untuk makan secara berjemaah. Makan secara berjemaah. Nabi SAW sebut, sahabat tanya macam mana cara Nabi SAW makan. Nabi SAW tak makan dalam bekas macam ni. Macam kita, Nabi SAW biasa makan dalam satu, kemudian dia letak saprah, dia letak lapik tu, Nabi SAW makan begitu. Dan Nabi SAW, seorang sahabat tanya Rasulullah, kenapa kami makan tapi kami tak rasa kenyang? Nabi SAW tanya dekat dia, apakah kamu makan bersendirian? Dia kata, ya. Kemudian Nabi SAW suruh makanlah secara berjemaah dan sebutlah nama Allah, kerana di sana ada keberkatan. Maka ada keberkatan pada kita makan secara berjemaah. Tapi ingat, berjemaah ini dua maksud. Yang pertama, berjemaah dengan maksud makan dalam satu plate yang sama macam diamalkan oleh Nabi SAW. Makan dalam satu bekas, satu pinggan.
Letak semua makanan kat situ, kemudian pekat-pekat makan seorang sikit. Itu salah satunya. Dan salah satu lagi disebutkan ulama bahawa makan berjemaah tak semestinya makan satu plate, tetapi makan pinggan masing-masing, tetapi makan beramai-ramai. Itu pun disebut sebagai makan berjemaah juga. Dan makan macam tu pun memperoleh keberkatan. Buatlah apa saja benda-benda kebaikan yang tuan-tuan boleh buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun jangan pula kita berbangga-bangga dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat kepada orang ramai. Namun nak tunjuk kebaikan boleh jadi dengan dua perkara. Yang pertama, dia tunjuk sebab dia nak tunjuk contoh supaya orang lain pun ikut dia. Faham kan? Saya dia cerita apa semua Da'i Azrin kalau dekat rumah makan macam mana? Oh, saya jenis makan macam itulah. Oh, kami biasa duk makan macam ni, makan keluar macam ni sebagainya. Dia cerita dekat Da'i Azrin. Saya nak sebut Adinda. Adinda Azrin ni cerita pasal lihat si Muhammad. Tujuan cerita tu adakah untuk berbangga-bangga? Tak, untuk jadi panduan. Kok boleh tiru saya dan saya dapat pahala dia. Nabi sebut man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan maka pahala itu sebagaimana dia melakukan. Dia masuk tabung lalu kat depan dia pun letak tabung. Letak bagi nampak sikit duit tu, bagi nampak sikit, tunjuk kat orang sebelah. Tunjuk tu bukan sebab nak tunjuk duit tu, tapi nak supaya orang sebelah pun masuk duit juga, tiru perbuatan tersebut, dan dia nak ganjaran pahala dia. Yang kedua, dia tunjuk sebab dia nak riak. Dia tunjuk tu sebab dia nak bangga-bangga dengan apa yang dia buat. Walaupun benda tu benda kebaikan, tetapi disebabkan dia membangga-bangga, dia nak tunjuk dekat orang, dia mengharapkan appreciation, penghargaan manusia dekat dia. Dia nak apa buat sebagainya, maka di sana subhanallah dia terpadam pahala-pahala amal dia. Bukan terpadam, Allah tak kurniakan pahala kepada amalan tersebut disebabkan riak tersebut, dia syirik khafi ataupun syirik yang tersembunyi ataupun syirik asghar. Dia mengharapkan kelebihan-kelebihan ataupun mengharapkan pandangan manusia atas perbuatan yang dia buat riak tu. Maka kedua-dua tersebut berkait dengan apa yang ada dalam hati dia. Apalah dia? Kita tak tahu apa dalam hati dia, kita jangan menjadi hakim. Kita jangan dia panggil judgemental. Jangan jadi hakim yang menghukum. Tu nak tunjuk tu riak lah tu. Padahal dia nak tunjuk tu sebab dia nak tunjuk contoh teladan yang baik kat kita. So kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia. So apa yang kita kena buat? Kita sangka baik je. Oh, dia nak tunjuk tu pasal dia nak aku tiru kot. Okey, selesailah. Daripada kita apa? Tu nak tunjuk tu sebab riak tu. Padahal dia tak riak. Dah jadi salah dah kat kita. Maka tak salah untuk kita bersangka baik kalau ada orang-orang yang kadang-kadang dia update kat Facebook dia. Kita apa ajalah kita makan jemaah, tengok kami keluarga semua makan jemaah. Kita apalah ni apa mau nak tunjuk-tunjuk ke orang. Tak mungkin itu dia nak bagi dalam ramai-ramai friend list yang dia ada 5,000 orang, mungkin 10% lah, 10 ada 50 orang. Nah, ada 50 orang ke yang akan tiru apa yang dia buat, maka dia dapatlah pahala daripada apa yang dia tunjuk tu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi antara dua, bagi Ustaz sebentar tadi, mungkin dia tunjuk itu sebab nak mengajar, nak menganjurkan, nak tunjuk sesuatu kebaikan untuk memperoleh pahala untuk dirinya sendiri, pahala yang berpanjangan. Dan yang kedua mungkin betul-betul nak menunjukkan riak pada dirinya itu silap niat pada hatinya, hilang keikhlasan, timbul riak di dalam hati. Baik, soalan seterusnya di Facebook, tanyalah Ustaz dari sahabat kita, mungkin Puan Mujahidah Solehah. Baik, okey, Assalamualaikum. Soalannya, apakah sunnah Rasulullah dalam menjaga kebersihan dan kesihatan diri? Syukran, terima kasih juga kepada yang bertanyakan soalan ini. Sunnah kebersihan dan kesihatan dari Rasulullah. Silakan. Oh, subhanallah. Mujahidah Solehah. Oh, nama pun semangat dah macam nak pergi berjihad kan. Macam seni kata lagu tu. Oh, seni kata lagu. Baik, Allah SWT. Ahlan wa sahlan sahabat-sahabat kita yang menyaksikan melalui Facebook kan. Masya-Allah, Sayyidina Muhammad. Ramai yang menyaksikan melalui Facebook, dan jangan lupa untuk kita sedekahkan ilmu pada pagi ini. Saya tolong bercakap je, dan yang Azrin tolong jadi moderator. Apa tu abang cameraman apa semua, Salat dia buat kerja masing-masing dekat dalam apa semua ni, ramai orang kat depan ni masing-masing dia buat kerja masing-masing. Kami semua mengharapkan ada sedikit ganjaran pahala daripada apa yang kita bincangkan. Dan kita pun jangan tinggalkan peranan ni. Peranan kita ialah untuk kita share pula pada orang lain. Kalau ada 3,000 orang yang menyaksikan sekarang ni, 3,000 share lagi, kita share lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan ada 3,000 orang lagi akan dapat sebagainya. Dan semua ni masing-masing main peranan untuk
mengambil sedikit ganjaran pahala daripada perkongsian ilmu kita pagi ini. Baik Mujahidah Salihah, salah seorang daripada sahabat kita yang menyaksikan melalui Facebook. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Islam ini sangat bersih. Sebab tu Nabi SAW sebut at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Dalam satu riwayat lain menyebutkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Kita ni setiap dah, saya ke, Dai Azrin ke, sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui Facebook ke, sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui kaca TV di rumah-rumah kita, sallallahu alaihi Muhammad. Kita semua ni man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengucapkan dua kalimah syahadah, dia adalah da'i. Da'i apa? Da'i untuk mengajak manusia kembali kepada agama. Bukan da'i Azrin seorangnya. Kita semua da'i. Saya pun da'i juga. Tuan-tuan semua da'i. Kita ada tugas kita. Tugas kita ialah untuk ajak orang kembali kepada agama. Dan kalau kita nak jual produk Islam ni, kita mestilah sesuaikan kita dengan produk tersebut. Ni kalau dia jual produk tu, dia pergi jual, oh mai ni saya jual ubat jerawat ni, pakai 3 hari hilang, garanti hilang jerawat. Kita tengok muka dia dengan jerawat batu, jerawat kayu, jerawat tembaga, jerawat besi, semua ada kat muka. Kita tak attract untuk beli sebab dia tak represent produk yang dia jual. Kita bawa produk kita nama Islam. Islam kata bersih separuh pada iman. Maka sepatutnya orang Islam yang nak bawa Islam, kita dalam keadaan bersih, cantik, smart, segak. Pakaian kita smart, segak, maksudnya smart. Pakaian kita kemas, janggut kita smart. Tuan-tuan, maksudnya orang perempuan pakai cantik, kemas, elok. Sebab apa? Sebab kita present produk kita nama Islam. Orang tengok kita, orang berkenan pada Islam. Tapi kalau tengok selekeh saja, pakaian comot-comot, tak berayan, semua sebagainya, rambut sebagainya, Allah tak cantik, tak kemas, kita ajak, mainlah masuk Islam. Orang tu kata apa? Kalau aku masuk Islam macam ni, kena pakai. Sedangkan dia pakai dengan kot, dengan tie smart. Kan kita tak represent. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, smart. Nabi SAW sangat kemas. Nabi SAW, seorang sahabat Nabi SAW datang, rambut tak bersikat. Dia pergi balik rumah kamu, sikat rambut kamu cantik-cantik. Smart. Orang Islam kena smart. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang lelaki-lelaki iman, gigi dia kuning. Nabi kata balik gosok gigi. Nabi suruh gosok gigi. Sebab kemas. Orang Islam mesti smart. Orang Islam mesti kemas, cantik, segak. Itu orang Islam. Sebab apa? Sebab kita, kalau kita tak mampu untuk berdakwah, mengajak orang, bercakap untuk mengajak orang kepada Islam, paling tidak kita tunjuk contoh teladan. Dia panggil dakwah bilhal. Dakwah dengan watak pakaian smart sebagainya, untuk orang mengajak orang kembali kepada Islam. Yang kedua, dari segi kesihatan. Kita dalam keadaan kita ni, Allahumma salli, Nabi SAW sebut al-mu'minun qawi khairun wa ahabba ila Allah minal mu'minun dha'if. Atau kama qala SAW, mukmin yang kuat ini, mukmin yang sehat, yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah berbanding dengan mukmin yang dhaif, yang lemah. Jadi nak dapat, kita nak pergi belajar pun kena sihat. Kita nak bangun qiyamul lail malam-malam pun kena sihat. Kita nak pergi solat berjemaah kena sihat. Kita nak pergi kerja nak kena sihat. Maka dalam kehidupan Rasulullah, Nabi SAW ajar kepada panduan untuk sihat. Di antaranya ialah Nabi SAW tak banyak makan. Nabi SAW makan sekadar perlu. Nabi makannya sikit-sikit. Kita sikit-sikit makan. Nabi kurang tidur, Nabi tidurnya sikit-sikit. Kita sikit-sikit tidur. Ni sampai dengar kuliah ni pun tidur lagi ni. Habis dah. Astagfirullah. Ini kata astagfirullah. Tuan-tuan saya Muhammad. Tuan-tuan, ada panduan dalam keadaan Nabi SAW menjalani kehidupan dia supaya tubuh badan Nabi SAW sihat. Nabi SAW anjurkan kepada kita untuk beriadah. Riadah. Nabi SAW berkuda. Nabi SAW suruh kita berenang. Nabi SAW ajar memanah. Nabi SAW biasa berlari. Nabi SAW bergusti pun pernah. Gusti, subhanallah. Tuan-tuan, ini riadah yang Nabi SAW buat. Subhanallah. Untuk membina tubuh, untuk menjadikan tubuh badan yang sihat. Orang Islam kena sihat, orang Islam kena bersih, orang Islam kena kuat. Tuan-tuan, jangan jadi fitnah balik pada Islam. Ada seorang itu rumah dia kotor, tuan-tuan. Saya duk sebut, kita ni, orang-orang yang duduk sekeliling kita ni, nanti dia akan soal kita. Ya Allah, pasal apa dia ni duduk jiran sebelah rumah saya? Dulu dia pergi ulang-alik ke masjid tapi tak pernah ajak saya untuk Islam. Dia tahu Islam tu baik tapi dia tak pernah ajak saya untuk Islam. Saya takut nanti kawan-kawan kita kat pejabat, kawan-kawan kita yang belum Islam sebagainya, persoal benda ni di hadapan Allah SWT. Kita tak ada jawapan dia. Lalu dia pun takut. Dia tanya kat saya, Ustaz, jiran sebelah rumah saya tu bukan Islam. Dia macam mana nanti saya nak kena ajak dia ke? Saya tengok dekat rumah dia. Rumah jiran sebelah rumah dia, cantik rumah. Rumput cantik, trim, lawa, ada water fountain cantik hijau. Rumah dia sebelah sini, rumput dia masuk rumah sebelah tu.
dengan tai kucingnya, dengan apa, bau busuk apa sebagainya. Subhanallah, saya kata kalau kita tak mampu untuk bercakap pun, tapi paling tidak tunjukkan rumah kita ni cantik supaya dia tak ofensif dengan Islam, dia tak rasa macam Islam itu kotor. Dia kata, aku nak masuk Islam, tengok orang Islam sebelah rumah aku ni, subhanallah, dengan rumputnya tak terjaga, dengan kucingnya apa sebagainya. Ada hari tu orang bukan ada, waktu kita pergi dakwah pada orang asli, dia kata apa, Tok Batin masuklah Islam. Ni dia apa, dia jawab, dia kata apa, saya bukan tak mau masuk Islam, dia kata, tapi yang curi getah saya tu orang Islam, yang curi lembu saya tu orang Islam, yang pergi curi apa kelapa sawit saya orang Islam. Jadi Ustaz Syamad kata, macam mana saya masuk Islam kalau perangai orang Islam macam ni? Kalau kita tak mampu untuk ajak orang kepada Islam, jangan jadi fitnah balik kepada orang Islam. Jangan jadi fitnah balik kepada Islam. Wallahu a'lam billahil jawab. Baik, itu jawapannya dan benda yang patut diperhatikan berkenaan dengan kesihatan dan kebersihan sebentar tadi. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tuan, siapa di sana? Saya Sanusi bin Kasim daripada Kampung Medan Banting. Kampung Medan Banting, Tuan Sanusi. Ya, soalannya tuan. Jadi soalan saya, Dai dan Ustaz, satu soalan saja pagi ini. Saya ramai kawan-kawanan Muslim. Yep. Okey. Jadi saya pun kira dah warga emas ni Ustaz. Ya. Tapi setakat ni saya tak berani nak menceritakan perkara Islam, apatah lagi untuk mendakwah non-Muslim ni untuk masuk Islam. Jadi adakah saya dikira berdosa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mendakwah orang kafir dahulu. Jadi saya adakah dikira berdosa? Sebab saya tak ada kemampuan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dan Dai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Sanusi Kasim atas soalan yang ditanyakan. Untuk menjawab persoalan tu Ustaz, tapi kita berehat seketika dahulu. Kita akan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Jika anda ingat persoalan yang ditanyakan sebentar tadi oleh sahabat kita, Tuan Sanusi Kasim bertanyakan soalan. Dia ni ada sahabat ataupun jiran yang bukan Islam, tetapi dia tidak berkemampuan untuk bercakap, menerangkan tentang Islam, berdakwah kepada sahabat-sahabat bukan Islam tersebut. Jadi ditanyakan, adakah dia berdosa ataupun bagaimana, sebab katanya Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada mereka yang bukan Islam. Jadi untuk menjawab persoalan tersebut, dapatkan pencerahan apakah solusinya. Jadi sama-sama kita dengarkan pencerahan dari Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Abang Sanusi tadi yang bertanyakan kepada soalan. Subhanallah, Ustaz Muhammad, bagus soalan dia. Dan Allah tak menjadikan kita ni sia-sia. Allah kata, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebut Allahumma salli, Allah kata apa? Kamu ni khairu ummah, sebaik-baik umat yang Allah keluarkan daripada kalangan manusia seluruhnya. Tugas kamu ialah mengajak kepada ma'ruf, menghalang daripada mungkar, dan kamu beriman kepada Allah SWT. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam surah Ali Imran Allah sebut lagi, sallallahu alaihi Muhammad, hendaklah ada sekelompok daripada kamu orang-orang yang mengajak kepada al-khair. Al-khair ni masuk Islam. Kata ulama-ulama mufassirin, sallallahu alaihi Muhammad, masuk kebaikan tetapi dimasukkan ialah Islam. Tugas kamu ialah mengajak orang kepada kebaikan, menghalang orang kemaksiatan, dan wa ulaika humul muflihun. Inilah sahaja orang-orang yang akan mendapat kejayaan. Tugas kita sungguh ajak orang untuk agama. Sungguh ajak orang untuk Islam. Tuan-tuan, subhanallah, apa yang Nabi SAW buat? Nabi SAW mengeluarkan orang-orang daripada minadh-dhulumat ila nur, daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya Islam.
Dan subhanallah, dengan apa yang usaha Nabi SAW buat tu, akhirnya Islam berkembang, sampailah kepada kita dekat sini ni. Tetapi bila sampai dekat kita, dah tak berkembang lagi. Sebab kita meninggalkan satu sunnah Nabi SAW, mengajak orang kepada Islam. Kita sibuk mengajak orang mengislahkan diri. Ini macam kita duk buat ni. Saya yakin yang tengok majoriti kita ni ialah orang-orang Islam. Kita hanya nak mengubah, memperelokkan diri kita sahaja supaya kita jadi lebih baik. Tetapi macam mana dengan orang-orang yang bukan Islam, yang belum Islam? Siapa yang nak ajak dia untuk kembali kepada Islam? Kita tahu bahawa Islam ni betul. Kita nak masuk syurga Allah SWT. Tuan-tuan, sahabat-sahabat kita yang belum Islam, kadang-kadang dia baik dengan kita. Dia subhanallah, bila kita susah, dia tolong kita. Duduk dekat pejabat, kadang-kadang kita tak sempat nak ambil anak kita kat sekolah, dia tolong pergi ambil anak kita kat sekolah. Tak sempat beli makan, dia belanja kita. Waktu kita susah, dia bagi dekat kita bantuan dalam bentuk kewangan dan sebagainya. Tetapi kita tahu Islam kita yang kita bawa ni betul, kita nak masuk syurga. Dia subhanallah tuan-tuan, dia tak tahu dan kita tak bagi tahu dekat dia. Saya takut pergi depan Allah, dia boleh kata dekat kita, pasal apa kamu tak bagi tahu dekat saya? Ya Allah, dulu dekat dunia dulu, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, hari ini kami kena masuk neraka. Sebab apa? Sebab kami tak masuk Islam. Kawan saya ni dia Islam. Dia baik dengan saya. Tapi dia tak bagi tahu dekat saya. Dia boleh tunjuk dekat kita, tergamak kamu. Kita nak jawab apa depan Allah? Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, tak tanggungjawab kita ialah untuk menyampaikan. Sampaikan. Macam mana nak sampai? Ini mengikut kepada kebijaksanaan masing-masing. Biar kita ada satu jawapan je depan Allah. Aku dah ajak dah. Aku dah sebut dah dulu. Nabi nak dia ikut tak ikut itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Allah yang memberikan hidayah. Tapi kalau Allah tanya, kita ada jawapan dia. Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun. Yang ikut Nabi Nuh hanya 80 orang aja. Allah tanya tak berapa orang ikut kamu wahai Nuh? Tak. Allah tanya, hal balighta ya Nuh? Kamu sampai tak Nuh? Dah, aku dah sampai dah. Selesai dah tugas Nabi Nuh AS. Tugas kita ialah menyampaikan. Maka macam mana cara nak menyampaikan? Allah sebut bil hikmah. Bil hikmah ni dengan cara yang sesuai. Kadang-kadang dia tak mampu untuk mendengar secara direct. Mungkin kita boleh guna saluran-saluran yang lain, channel-channel yang lain untuk kita berikan maklumat itu kepada dia. Usahalah apa saja jalan supaya dia dapat maklumat tersebut. Dan kalau Allah tanya, dah aku ada jawapan dah. Paling tidak. Dan paling tidak pun kalau tak mampu nak bercakap, tak mampu nak apa sebagainya, paling tidak kita tunjuk contoh teladan yang baik. Akhlak kita, akhlak baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu kes di US satu ketika dulu, selepas peristiwa 9/11. Waktu tu semua orang duk cakap tentang Islam ni jahat, Islam ni teroris, Islam ni tak baik sebagainya. Subhanallah. Tiba-tiba seorang sahabat dia, jiran sebelah rumah dia, pergi jumpa dekat dia. Dia ni orang Islam. Dia kata, sahabat, salli ala Muhammad, aku tak percaya orang Islam ni teroris. Dia kata, bukankah setiap hari media duk cerita orang Islam teroris, orang Islam teroris? Kamu tak percaya? Dia kata, saya tak percaya. Pasal apa tak percaya? Dia kata, macam mana saya nak percaya? Saya tiap-tiap hari, dia kata, isteri saya letak sampah dekat depan nak pergi buang dekat tong sampah. Dia kata, bila saya keluar tengok sampah tu dah tak ada. Saya tengok dekat CCTV, saya tengok isteri kamu pergi ambil sampah itu, tolong pergi buangkan. Kasut saya berselerak. Saya tengok anak-anak kamu. Tengok CCTV. Anak-anak kamu tolong susun selipar kasut saya bagi cantik-cantik. Ada sampah dekat depan. Saya tengok yang sapu sampah dekat ruang hadapan rumah saya ialah isteri kamu. Ini bukan kerja orang teroris. Ini kerja orang baik. Sahabat, hari ini aku masuk Islam. Subhanallah, dalam salih al-Jamaat nak cerita, kadang-kadang bukan sekadar percakapan, tetapi akhlak dan perbuatan kita itu sudah mencenderungkan orang itu kepada Islam. Dan jangan lagi saya sebut, jangan kita pula jadi fitnah pada Islam. Kita buat perangai buruk menyebabkan orang jauh daripada Islam disebabkan oleh perangai-perangai kita. Mudah-mudahan terjawab soalan tadi. Wallahu a'lam. Betul, mungkin sebab kelakuan baik dan apa yang kita lakukan itu nampak di mata kaca mereka yang memerhatikan, itu menyebabkan mereka tertarik kepada Islam, tetapi mungkin ada perilaku yang sebaliknya menyebabkan mereka makin jauh daripada Islam. Itu kesilapan yang pernah kita lakukan. Baik, soalan seterusnya di WhatsApp, tanyalah Ustaz, dari sahabat kita Tuan Haji Yusof dari Changlun, Kedah. Baik, katanya, Assalamualaikum, saya nak bertanya, adakah berbeza darjat iman orang yang beramal kerana semata-mata mahukan keredaan Allah dengan orang yang beribadat kerana mahukan balasan pahala? Adakah beramal kerana nakkan syurga itu rendah darjat ikhlasnya berbanding beramal kerana mahukan keredaan Allah? Terima kasih, dan terima kasih juga kepada Tuan Haji Yusof.
sahabat kita yang bertanyakan soalan berkenaan dengan darjat amal dan berbeza niat dan ikhlasnya itu. Silakan. Baik, Allahumma salli Muhammad. Terima kasih kepada Tuan Haji Yusof daripada Changlun, Kedah. Changlun, orang Changlun. Baik, Allahumma salli Muhammad. Nah, orang kampung saya. Bukan orang kampung saya, orang negeri saya. Dan kita doakan supaya Allah mengangkat musibah dan wabak yang sedang berlangsung kuat di negeri Kedah. Amin. Nah, salli Muhammad. Saya ni, tempat saya ni di Bandar Baru, masih green zone. Masih green zone. Sebab bila orang sebut kan, Ustaz daripada mana? Daripada Kedah. Oh, okey, one step back. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tapi yang berlaku sebenarnya, yang banyak kes itu di apa dipanggil kluster tembok tu berlaku dalam penjara di Alustar Kedah. Ustaz Jumaid Aidil, walaupun Kedah ke negeri mana apa, kita doakan supaya Allah mengangkat wabak ini dengan segera, insya-Allah. Dan tugas kita ialah untuk mematuhi perintah SOP, jaga jarak distance, pakai hand sanitizer, cuci tangan selalu, pakai mask sebagainya. Mudah-mudahan dengan usaha kita tu, ingatlah nak jauh pada wabak ni, nak selamat dari wabak ni, duit dia panggil duit. Duit ni apa? Duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa kena banyak, usaha jaga supaya kita jauh, usaha ikhtiar supaya kita ni jangan duduk dalam crowd lah, apa pakai mask apa bla bla semua, dan tawakal serah pada Allah SWT. Baik, tuan-tuan, Allah Muhammad, Tuan Haji Yusof bertanya tadi, ada orang beramal kerana Allah, ada orang beramal kerana nak dapat ganjaran pahala, nak dapat syurga Allah. Beza tak? Beza tak? Adakah dua-duanya akan diterima oleh Allah SWT? Adakah darjatnya berbeza? Mari kita tengok apa pendapat ulama tentang beramalnya untuk mendapat ganjaran dan beramalnya ikhlas semata-mata kerana Allah SWT. Cara untuk kita mendapat ganjaran pahala di atas amalan yang kita buat, mestilah amalan tersebut dua perkara, kata Imam Nawawi Ta'ala. Yang pertama, amalan tersebut mesti ikhlas kerana Allah. Yang kedua, amalan tersebut mesti sesuai dengan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW ataupun mengikut syariat lah. Dia tak tambah-tambah, dia tak repair buat sendiri sebagainya. Sembahyang maghrib dia kata malas nak buat 3, buat 2 sulah lah. Itu tak boleh lah. Atau sembahyang maghrib tak biarlah 3, buat 4 lah, syok sikit. Tak boleh lah. Maka dua cara. Yang pertama ikhlas kerana Allah, yang kedua mesti menepati syariat baginda Nabi SAW. Dua, Ustaz Syamad. Dalam bab ikhlas ni, dalam bab ikhlas kita bincang ni, maka subhanallah, Allahumma salli Syamad, ada orang beramal, dia amal memang semata-mata kerana Allah. Tak ada sebab yang lain. Pasal apa buat ni? Lillahi ta'ala. Semata kerana Allah. Tahu tak berapa ganjaran pahala ni? Aku tak tahu dan aku tak memberitahu. Yang aku buat ni sebab Allah perintah dan aku buat. Ada orang macam tu. Ada orang pula dia beramal kerana nak syurga Allah. Dia beramal nak dapat pahala. Nabi SAW kata apa? Siapa beramal ni, Allah akan berikan kepadanya 10 ganjaran pahala. Allah akan ampun 10 dosa. Allah akan jauh 10. Allah akan berikan angkat 10 darjat. Nabi SAW kata apa? Man dakhala su', siapa yang masuk pasar. Ustaz Ismail kemudian sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan ditulis kepadanya 1 juta pahala. Dia padam 1 juta dosa. Dia bila sebut pahala-pahala banyak ni, dia teringin nak buat. Nabi kata apa? Man qara'a qul ya ayyuhal man qara'a ayatul kursi dubra kulli salatin maktubatin lam yamna'hum min dakhil jannah ila ayamut. Siapa yang baca ayat kursi selepas daripada setiap sembahyang fardu dia, maka tidak akan ada apa pun yang akan menghalangnya daripada masuk syurga melainkan kerana belum mati. Subhanallah, dia ada orang yang beramal ni, nak dapat pahala, nak masuk syurga, nak dapat rumah dalam syurga, nak dapat apa semua sebagainya. Macam mana pula keadaan orang yang beramal untuk mendapat ganjaran ini? Boleh tak? Sah tak? Ya sah. Diterima tak? Mudah-mudahan. Sebab apa? Sebab dia beramal untuk mendapatkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah kepada dia. Siapa yang janji? Allah yang janji. Yang tak bolehnya kalau Da'i Azri yang janji. Semayang lah, semayang aku bagi ni, dapat ni, apa semua. Dia semayang pasal nak dapat yang tu. Maka tak dapat lah. Sebab Azri tak boleh bagi apa-apa. Kan, Salih Azhar Muhammad. Tapi yang janji ni siapa? Asalkan janji-janji itu daripada Allah, maka sah amalan tersebut dan mudah-mudahan Allah terima sebab janji itu daripada Allah. Tuan-tuan, cuma peringkatnya berbeza. Sebab tu ulama sebut dia ada 2 peringkat orang beramal. Yang pertama, dia panggil beramalnya seorang saudagar. Amalan seorang saudagar ni macam mana? Dia beramal untuk dapat benefit, dapat hasil, dapat syurga, dapat pahala, ampun dosa sebagainya.
Lagi satu peringkat yang lebih tinggi, dia panggil amalnya seorang hamba. Hamba kalau dia buat kerja kat rumah, dia tak ada gaji. Dia buat je lah macam mana bos dia suruh, Tuhan dia suruh. Maka ada orang yang beramal, amalnya seorang hamba, yang beramal ni semata-mata kerana Allah SWT. Kita mungkin tahap kita sekarang ni beramalnya, beramal yang bawah ni, beramalnya seorang saudagar. Masih harap pahala, masih harap Allah bagi ampun dosa, masih harap macam tu. Tapi mungkin dengan kita beramal lagi, tiap-tiap hari buat 10 tahun, 20 tahun, waktu tu kita beramal semata-mata kerana Allah. Dah, kamu buat ni pasal apa? Apa ganjaran pahala? Saya tak tahulah apa ganjaran dia, tapi saya buat ni semata-mata mudah-mudahan kerana Allah SWT, peringkat yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Ganjaran berbeza mengikut darjat tadi disebutkan berkenaan dengan bagaimana keikhlasan dan kesungguhan seseorang itu melakukan amal itu terletak pada hatinya. Baik, Ustaz, tadi masa kita berehat seketika tadi, Ustaz perbetulkan serban, delete serban kan, bagi cantik, bagi kemas apa semua kan. Tapi saya tertarik dengan soalan yang ada sahabat kita ni nak tanya berkenaan dengan serban, Ustaz. Jadi jom kita tengok soalannya dari sahabat kita Aiman Zainuddin. Baik, Aiman Aizuddin. Baik, soalan dia kata, Assalamualaikum Ustaz, saya suka tengok Ustaz pakai serban, dia kata. Itu dia, Ustaz. Saya suka tengok Ustaz pakai serban, katanya. Adakah pemakaian serban juga merupakan sunnah Rasulullah SAW? Dan bagaimana, ni kita nak tekan ni, bagaimana cara lilitan serban yang betul dan terbaik mengikut cara yang dipakai oleh Rasulullah SAW? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Tuan Aiman atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan sunnah memakai serban, Ustaz. Silakan. Baik, Allah SWT. Aiman Aizuddin. Yang saya confuse tu pasal apa, ada bola kat ujung tu. Dia ada bola tu. Baik, Allah SWT. Jadi tuan-tuan, dia suka main bola kot, Ustaz. Salah satu daripada pakaian baginda Nabi SAW ialah serban. Nabi SAW memakai serban. Dia panggil imamah. Nabi SAW pakai jubah, Nabi SAW pakai kemis, Nabi SAW ada ridak. Ridak yang Nabi SAW biasa bawa kain tu, Nabi SAW selimpangkan untuk menutup bahagian atas. Kadang-kadang Nabi SAW buat lapik untuk duduk sebagainya. Dan Nabi SAW juga ada imamah. Imamah ni bagi serban lah. Kadang-kadang Nabi SAW pakai serban tanpa kopiah. Kadang-kadang Nabi SAW pakai kopiah tanpa serban. Kadang-kadang Nabi SAW pakai serban dan kopiah. Ada satu kain Nabi SAW letak di atas kepala dia untuk Nabi SAW ikat supaya kain serban ni tak kena minyak yang Nabi SAW pakai di rambut dia. Jadi kesimpulan dia, Nabi SAW ikat kain di kepala dia yang nama dia imamah. Kalau tuan-tuan ambil kain, tuan-tuan gulung-gulung kain, tuan-tuan belik kat kepala, tuan-tuan ikat kat kepala, bagi semat-semat macam ni, tak semat ke, tak semat ke, saya tak tahu, saya ingat belah mana orang tunjukkan saya. Lalu salat semat tuan-tuan, masalah Muhammad, tuan-tuan. Lalu tuan-tuan niatkan perbuatan itu untuk mengikut sunnah Nabi SAW, maka mudah-mudahan tuan-tuan dah dapat ganjaran pahala untuk mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Sebab kita tak tahu ini exact macam mana ikatan serban Nabi SAW. Cuma ada satu riwayat dalam riwayat Imam At-Tirmizi dan tercatat dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad Syama'il Muhammadiyah. Nabi SAW mengikat serbannya dan Nabi SAW melepaskan ekor serbannya di belakang. Di belakang ni ada ekor serban ni dan Allahumma salli ala Muhammad duduk di antara dua bahu dia, dekat tengah belakang ni itu ekor serban dia. Salli ala Muhammad. Nah, kemudian Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ekor serban baginda Nabi SAW, satu riwayat cerita 4 jari. Namun ada para sahabat Nabi SAW yang memanjangkan ekor serban dan menunjukkan bahawa apa? Bahawa tidak ada larangan ataupun had-had tertentu mengikut bagaimanakah panjangnya ekor serban bagi Nabi SAW. Cumanya serban Nabi SAW ada ekor di belakang dia. Kalau dari sudut warna, Ustaz? Warna, ada dua warna yang Nabi SAW pakai serban. Yang pertama warna putih dan kebiasaan Nabi SAW memakai serban berwarna putih. Yang keduanya berwarna hitam. Nabi SAW biasa memakai serban warna hitam pada occasion yang besar. Nabi SAW berkhutbah, Nabi SAW pakai serban warna hitam. Nampak hebat, nampak izzah, nampak power, nampak superb, kan? Nampak awesome. Kan, dalam perang Nabi SAW pakai serban warna hitam. Nabi SAW masuk ke Allahumma salli waktu Fathul Mekah, Nabi SAW pakai serban warna hitam. Nabi naik khutbah di mimbar, Nabi SAW pakai serban warna hitam. Tapi kebiasaan yang Nabi SAW pakai serban berwarna putih. Jadi macam mana cara nak pakai? Mungkin Allahumma salli nak tunjuk tutorial kat sini, lambat ceritalah. Jadi Allahumma salli tuan-tuan mungkin tuan-tuan boleh search kat internet ataupun tuan-tuan pergi jumpa guru-guru tuan-tuan yang pakai serban. Jumpa tuan-tuan guru kita yang pakai serban, pergi jumpa, ustaz boleh tak saya
nak minta ustaz pakaikan serban dekat saya, ataupun lebih mudah kita sebut minta sanad serban ni kepada saya. Kalau dia ada sanad, dia akan bagikan sanad tersebut dan kita ambil pakai serban berserta sanad sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih baik dan barakah insya-Allah. Betul. Maknanya ada tiga tadi ya. Yang pertama pakai kopiah saja, yang kedua pakai kopiah dan serban, yang ketiga pakai serban saja tanpa kopiah. Saya pernah jumpa ustaz dia pakai songkok dengan serban ustaz. Oh, okey on. Saya pernah jumpa. Itu Jawa tu. Oh, itu Jawa tu. Baik, okey, terima kasih ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan serban sebentar tadi. Diberitahu warnanya hitam dan juga putih, dan juga cara memakainya tadi disebutkan tentang bagaimana serban yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jom kita amalkan. Kalau tidak boleh lakukan semua, jangan tinggal semua. Baik sidang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3 dan sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz menanti perbincangan seterusnya dan masih berada di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini membincangkan berkenaan dengan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang kita bincangkan sebentar tadi, tapi kita nak teruskan lagi perbincangan kita dan kita nak ambil soalan di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita yang bertanyakan soalan namanya Wak Doj. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Soalannya, adakah dikira melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya kita melakukan perkara yang tidak digemari baginda? Misalnya kita makan bawang putih ataupun makan dhab, atau tidak menggemari apa yang digemari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita tidak suka minum madu kerana panas katanya, dan tidak gemar makan buah labu kerana angin, dan tidak memakai celak kerana menyebabkan mata berair katanya. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Terima kasih Wak Doj atas soalan yang ditanyakan. Jadi katanya kita tak gemar benda yang Nabi suka, dan kita gemar benda yang Nabi tak suka. Bagaimana Ustaz untuk pencerahan? Silakan. Baik. Terima kasih Wak Doj atas soalan. Masya-Allah. Salli ala Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Ada perkara-perkara yang tak sesuai dengan tubuh badan kita. Salli ala Muhammad. Nah, Allah sebut dalam Quran tentang halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Salli ala Muhammad. Halal lagi baik. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Ada benda-benda yang Nabi SAW tak suka buat. Nabi SAW tak makan bawang putih. Nabi SAW sebut, bukan Nabi SAW tak makan bawang putih. Nabi SAW sebut kalau nak pergi ke masjid, nak pergi solat Jumaat, maka jangan makan bawang tu. Sebab bau dia, bukan sebab bawang tu, sebab bau dia. So ulama bahaskan tentang bawang tu dikiaskan dengan benda-benda berbau yang lain. Kita mungkin tak makan bawang, tapi kita makan petai, kita makan sedap, makan jering kan, makan apa Allahumma salli Muhammad, mokok, bau busuk kan, salli Muhammad. Maka makruhnya itu bukan sebab bawang, makruhnya itu sebab bau busuk tu. Yang nanti bila dia nak solat tu pergi berjemaah, dia Allahu Akbar, kawan sebelah dia kata apa? Allahu Akbar. Bau dia, tu cerita dia. Jadi Allah SWT bau tu. Maka Allah SWT dia suka makan benda yang tersebut. Maka boleh tak dia makan? Adakah dia menyalahi sunnah Nabi SAW? Dia tidaklah menyalahi sunnah Nabi SAW. Cuma adabnya bila dia makan benda-benda busuk macam tu, maka dia bersihkan gigi dia sebelum dia pergi solat berjemaah. Kan, dia bersihkan gigi dia, gosok gigi elok, baru dia pergi. Lepas tu orang-orang yang suka makan bau-bau benda-benda busuk, biar sentiasa bawa ubat gigi, baru gigi tu. Bersihkan gigi, kemudian pergi solat berjemaah sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia suka makan dhab. Dhab ni apa? Dhab ni binatang, dia panggil biawak pasir. Biawak pasir boleh makan. Harus untuk kita makan.
Tapi kalau bewak kita ni tak boleh makan, jangan pergi makan bewak tu. Kata ini lain. Bewak pasir ni, dop ni, wah banyak kelebihan-kelebihan dia orang kata. Salih Semat, untuk laki lah apa semua sebagainya. Nasib baik bewak dop tu tak ada dekat Malaysia ni. Kalau tidak dah jadi kopi dah kawan tu. Kan? Jadi Nabi SAW tak makan dop. Tetapi Nabi SAW tidak melarang para sahabat untuk makan dop. Dia sebut tadi, yang kita sebut tadi, iqrar Nabi SAW. Diam Nabi SAW itu merupakan satu keharusan. Maka bila sahabat Nabi SAW makan dop, para Nabi SAW tak makan dop. Maka itu menunjukkan bahawa keharusan untuk makan dop, Nabi SAW tidak larang. Maka berdosa tak? Tak. Adakah menyalahi sunnah Nabi SAW? Tak. Kemudian bagaimana pula dengan amalan-amalan Nabi SAW yang kita tak boleh nak buat? Ada Nabi SAW sebut dalam Quran tadi, halalan tayyibah. Halal lagi baik. Halal maksud semua benda yang halal boleh kita makan. Tapi yang baik itu kadang-kadang dia terkait dengan seseorang. Ada orang dia tak boleh makan banyak gula sebab dia ada kencing manis. Maka gula yang banyak tak baik untuk dia. Durian itu halal. Tetapi ada orang kencing manis tak boleh makan durian. Maka durian itu tidak baik untuk dia walaupun halal. Maka kita yang justify. Jadi subhanallah, ada di antara benda. Sebagainya contoh, Allahumma salli alaihi wasallam, dia kata apa? Tak boleh makan madu sebab madu tu panas. Salli alaihi wasallam. Madu memang sifat dia panas dan dia memanaskan badan. Salli alaihi wasallam. Maka dia boleh jadi kebaikan. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, labu ada kata tak boleh makan labu sebab angin, sebab tubuh badan dia tak boleh makan. Kambing, Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi SAW makan kambing. Dia tak boleh makan kambing sebab dia pening apa semua. Jangan salahkan kambing, salahkan tubuh badan dia yang tak boleh makan kambing tu. Jadi walaupun dia tak boleh makan, tapi jangan menidakkan sunnah. Dia kata apa? Jangan makan kambing ni sakit penyakit apa? Tak, kambing tu tak penyakit, yang penyakitnya kamu. Kan? Maka walaupun dia tetap sunnah Nabi SAW, dan kita jangan menidakkan itu sunnah Nabi SAW, dan jangan memperlekehkan sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang kita tak mampu buat, kita tak boleh nak buat, tapi jangan perlekehkan. Itu cerita dia. Kita tak mampu buat, kita tak boleh buat, tapi jangan memperlekehkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama benda-benda yang dibenarkan pada syariat. Itu mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita. Wallahu a'lam. Baik, apa yang digemari dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cuba untuk kita lakukan, dan apa yang kita tidak boleh lakukan tetapi jangan diperlekehkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga lidah dan lisan kita. Baik, soalan seterusnya di WhatsApp tanyalah Ustaz dari sahabat kita yang bertanyakan soalan, tidak ada namanya di situ. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kaum wanita nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penjagaan ataupun perapian rambut? Dan jika lelaki menyimpan sideburn rambut tepi, adakah dibolehkan? Mohon Ustaz jelaskan. Jazakallah. Terima kasih juga kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan. Saya yakin yang bertanya ini adalah seorang muslimah. Dia bertanya berkenaan dengan penjagaan perapian rambut bagi seorang wanita mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Terima kasih kepada yang bertanya. Kalau bubuh nama tu best sikit, kita boleh sebut nama kan, macam best sikit lah, sebut ini nama kita boleh sebut Sidia. Terima kasih kepada Sidia yang bertanya. Insya-Allah. Baik, salli alaihi wasallam. Yang pertama, penjagaan rambut bagi wanita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang perempuan elakkan berambut seperti rambutnya laki-laki. Orang perempuan elakkan rambut seperti rambut orang laki-laki. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allahumma salli alaihi wasallam, macam mana Nabi SAW sering menyisir rambutnya, maka sunnah kepada kita lelaki ataupun perempuan untuk menyisir rambut. Yang ketiga, Nabi SAW sering meminyakkan rambutnya, maka kita lelaki ataupun perempuan boleh meminyakkan rambut untuk mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang perempuan ada satu ekstra. Apa dia? Sesuaikan ikut kepada kesedapan mata si suami memandang. Suami dia suka isteri dia rambut panjang. Sebab tu dalam keadaan orang perempuan nak potong rambut, wajib perlu minta kepada izin suami. Orang perempuan nak potong rambut bukan simply pergi potong rambut tau. Dia kena minta izin suami dia. Abang, saya nak potong rambut boleh tak? Saya nak potong rambut, nak bagi Allahumma salli alaihi panjang sangatlah saya nak potong. Suami dia kata apa? Potong sikit dekat sini cukup, boleh tak? Boleh. Salli alaihi. Tiba-tiba balik dah rambut dah jadi macam sini O'Connor dah. Sini O'Connor. Rambut botak pendek. Tak boleh tuan-tuan, kena
kena ikut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesedapan mata suami memandang, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad perlu minta izin kepada suami untuk dia memotong rambut dia, bukan simply potong rambut nak nak trim, nak bagi cantik tu okey, tapi kalau dia nak potong daripada panjang kemudian jadi pendek sebagainya, Salli Muhammad nak buang rambut dia sebagainya, maka dia perlu mendapatkan keizinan daripada suami dia. Itu di antara perkara-perkara yang terkait dengan rambut wanita. Adapun simpan sideburn di tepi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sunnah Nabi SAW ialah menyimpan jambang. Maksudnya ada orang yang rambut dia, janggut dia ni sampai panjang sampai ke bawah ni. Nabi SAW simpan macam tu. Sebab ada orang yang dapat, saya tak dapat, saya tak ada rambut kat sini. Tak ada. Macam Azri sama lah kot. Tak tahu kot kalau simpan tu ada. Tapi saya tak ada. Tapi kalau simpan ni teringin juga nak simpan macam orang Arab tu kan, cantik semua macam tu. Tapi simpan-simpan dia sengit sebelah tu. Belah ni tak ada. Tak ada. Nak buat macam mana orang Melayu kan. Jadi solat simpan tuan kita kurang. Tapi kalau ada simpan macam Nabi SAW. Simpan banyak sambung ni bersambung. Smart orang lelaki-lelaki. Smart orang lelaki-lelaki macam smart. Disimpan sideburn saja. Simpan sideburn saja bukan sunnah Nabi SAW. Nabi tak simpan sideburn. Tetapi yang saya risau ialah kalau tuan-tuan perhatikan, di antara tanda-tanda orang-orang yang kuat agamanya daripada agama Yahudi, mereka memang simpan sideburn. Kalau kita tengok budak-budak, kita biasa ke Palestin buat program dekat sana, kita tengok budak-budak yang belajar di sekolah agama Yahudi ni, dia syarat dia simpan sideburn. Dia panjang sideburn dia. Dia kerinting banyak. Atau kalau kita tengok orang-orang Jew, orang-orang Yahudi yang kuat agamanya, dia akan pakai topi tu ataupun pakai yang ni kat atas kepala dia, dan dia akan simpan sideburn yang panjang. Jadi Allahumma salli Muhammad, kalau boleh apa-apa yang berkaitan dengan urusan agama orang lain kita elakkan. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka termasuk dalam kelompok tersebut. Maka mungkin kita tak tahu, tapi kita elakkan daripada perbuatan-perbuatan yang menyerupai urusan agama orang lain. Kita tengok dia ni Sallallahu Alaihi Muhammad anak tu imam, dia ni tu imam tapi simpan sideburn macam ni, ini macam orang Yahudi je. Aku bukan tiru orang Yahudi, tapi dia telah menyebabkan fitnah kepada diri dia sendiri. Maka elakkan benda yang macam tu. Kalau nak simpan orang Islam, simpan biar sambung terus ni sampai ini. Dan bahagian belakang tu Ustaz, yang bahagian belakang tu kalau lelaki nak simpan supaya tak menyerupai ataupun yang dibolehkan untuk lelaki, cakap mana Ustaz? Nabi banyak kan nak tanya tu. Nabi SAW dia ada tiga had rambut dia. 5 jumah wafrah. 5 jumah wafrah. 5 ini ialah rambut yang melepasi telinga Nabi SAW. Melepasi telinga. Lebih telinga sikit. Lebih telinga. Satu lagi, wafrah dia menyentuh bahu. Rambut Nabi SAW pernah menyentuh bahu. Rambut Nabi SAW dia tak terlalu kerinting dan tak terlalu lurus. Kalau kerinting macam Maggie tu bukan rambut Nabi SAW. Kalau lurus rebonding itu bukan rambut Nabi SAW. Rambut Nabi ni wavy, dia bergalun. Ikal maya. Ikal. Jadi rambut Nabi SAW, Nabi SAW tak potong macam kita, tak trim sini, tarik lepat belah sana, toreh ke sini. Tak. Nabi SAW akan potong, dia akan lipat rambutnya ke belakang dan hanya satu potongan saja di belakang. Jadi panjang rambut Nabi SAW ni biasa melepasi telinga. Kadang-kadang mencecah bahu. Sahabat kata, Jabir kata, aku tak pernah tengok lelaki yang segak, yang rambutnya menepuk-nepuk bahunya lebih cantik daripada Nabi SAW. Berjalan angin tiup, rambut tepuk-tepuk bahu. Super. Lalu semua tuan-tuan bersalih semak tu rambut Nabi SAW. Dan kadang-kadang rambut Nabi SAW duduk di antara dua telinga dia. Yang ni, ada antara telinga dan bahu dia, duduk tengah-tengah. Dan Nabi SAW tidak pernah melepasi rambutnya, melepasi bahu dia. Itu kalau nak tiru rambut Nabi itu macam tu. Sebab ulama kata apa? Biasanya Nabi SAW akan potong rambut bila rambut dia telah mencecah ataupun melepasi daripada bahu dia. Itu rambut Nabi SAW. Tapi kita tengok juga uruf kita. Uruf kita, masyarakat kita pandang orang rambut panjang ni macam mana? Pandang orang lelaki rambut panjang, macam tak apa nak kemas, tak apa cantik. Uruf kita, maka uruf juga perlu kita nilaikan. Kita duduk kerja kat pejabat kita yang perlu kepada kemas, tiba-tiba rambut panjang, nampak macam tak cantik, macam tak sesuai kat tempat kerja kita, maka tak perlu. Orang lelaki rambut panjang dia, saya nak ikut sunnah Nabi SAW, mudah-mudahan dapat pahala sunnah dia. Wallahu a'lam. Terima kasih berkenaan dengan rambut sebentar tadi yang mana Ustaz kongsikan kepada kita bagaimana sukatan ataupun panjangnya rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita perhatikan. Baik, keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ya.
lazimi sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau tidak boleh lakukan semua, jangan ditinggal semua, dan kalau tidak digemari untuk melakukannya, jangan dipelekehkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beradab di dalam sunnah. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita. Kita nak tinjau soalan di Facebook rasmi kita, Tanya Ustaz TV3 dari sahabat kita, Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik perubatan yang kalian gunakan adalah berbekam, atau sebaik-baik ubat untuk kalian adalah berbekam. Soalannya, adakah berbekam itu sunnah atau ia sekadar rawatan biasa yang berkaitan dengan hal perubatan dan kesihatan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan berbekam. Adakah sunnah baginda ataupun perubatan yang kita biasa lakukan sahaja? Bagaimana Ustaz untuk pencerahan? Silakan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Muhammad Faizal bin Ahmad. Masya-Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Berbekam ni salah satu daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW biasa berbekam, dan Nabi SAW bukan sekadar biasa berbekam. Nabi SAW ada pembekam khas bagi Nabi SAW. Ada sahabat Nabi yang tukang bekam bagi Nabi SAW, dan dibuat kajian, rupa-rupanya sungguh bekam ini banyak manfaat dia. Di antara kelompok yang mengambil manfaat daripada berbekam ini ialah daripada kelompok dipanggil apa? Allahumma salli ala Muhammad, perubatan Cina. Cina. Dia panggil cupping. Dan ini merupakan salah satu daripada amalan sunat, amalan Nabi SAW. Nabi SAW tak biasa tinggalkan. Tuan-tuan, Allah SWT sehingga dalam satu riwayat menyebutkan ketika Nabi SAW naik Mi'raj, dan di setiap langit disebutkan, suruhlah umat kamu berbekam, suruhlah umat kamu berbekam, menunjukkan betapa kehebatan ataupun kelebihan daripada berbekam itu sendiri. Maka kita ni kena belajar untuk berbekam. Saya pun biasa dalam sebulan ataupun 2 bulan sekali saya akan pergi berbekam. Ni ada bekas dekat belakang tu, boleh nampak bekas-bekas bekam. Allahumma salli sebab kita biasa dengan berbekam. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Nak cerita kelebihan bekam saya tak pandailah. Saya tak pandai, bukan bidang saya. Tetapi Nabi SAW berbekam, dan Nabi SAW suruh umat dia untuk berbekam, dan berbekam merupakan salah satu daripada sunnah Nabi SAW yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Cari pembekam yang profesional. Nah, dia sekarang ni dia panggil rawatan alternatif. Salli alaihi Muhammad. Pergi ke Allahumma salli alaihi Muhammad, tempat-tempat rawatan bekam yang kemas, yang profesional, yang ada dia sanitize, dia ikut dia punya SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Dia sebenarnya pembekam yang profesional ni dia register dengan kementerian. Kementerian selalu pergi cek tempat bekam dan sebagainya. Pergi cari yang macam tu, yang profesional tu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kita dengan berbekam tu, insyaAllah. Wallahu a'lam. Sakit tak? Tak sakit. Kita psikologi je. Rasa sakit. Dia ada 2 cara. Satu dia guna macam pen yang dicucuk tak kan kena ambil darah pernah cek kan. Dia guna itu biasa tak. Mula-mula dia cup dulu, dia letak tu, kemudian dia sedut. Dia himpunkan darah dekat situ, nampak macam bola itu kan. Kemudian lagi lepas tu dia akan tembak ataupun dia pakai, ataupun yang kedua dia pakai toresan. Dia toreh guna macam jarum, macam apa ni, pisau bedah tu. Dia sikit je. Dia ambil lapisan atas tu. Dia tak berparut pun sebenarnya. Dia takkan parut pun. Dia akan cik sikit, dia akan keluar darah, dia start sedut. Dia akan sedut, buang darah-darah kotor kita tu. InsyaAllah. Itu yang Nabi SAW buat, dan Nabi SAW amalkan dalam kehidupan, dan kita boleh buat insyaAllah. Mudah-mudahan dengan berkat beramal dengan sunnah Nabi SAW ni, Allah memberikan kepada kita kesembuhan. InsyaAllah. Bahkan ada poin Nabi sebut, ada ala ra'sun di atas kepala ni. Nabi kata bila darah kamu menggelegak, maksudnya waktu darah kita mungkin tengah peak, waktu darah tinggi ke apa sebagainya, pergi berbekam. Ada poin-poin yang Nabi SAW sebut, ada poin-poin dalam bahasa Arab. Banyak kebaikan untuk kesihatan tu. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan berbekam tadi, sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan soalan seterusnya kita tinjau juga di WhatsApp. Tanya Ustaz dari sahabat kita. Assalamualaikum. Katanya saya Amy dari Singapura. Baik, okey. Soalan saya jauh ni seberang ni. Baik. Sewaktu saya bersenam, kemudian terasa haus sangat, takut dehydration. Baik, betul saya sebut ya. Saya pun minum berdiri katanya.
Kawasan tempat saya di sini susah nak cari tempat duduk, Ustaz. Bolehkah kita minum berdiri? Sedangkan saya selalu dengar ikut sunnah baginda Nabi Muhammad SAW minum duduk. Terima kasih Ustaz dan Dai. Terima kasih juga kepada sahabat kita Amy dari Singapura yang bertanyakan soalan berkenaan dengan minum duduk sebentar tadi. Tapi kalau terminum berdiri Ustaz ataupun tak ada tempat nak duduk, macam mana pula? Silakan. Baik, Allah Ustaz Syamad. Baik, ya Allah, terima kasih Amy yang menyaksikan secara langsung kita daripada Singapura. Sahabat-sahabat kita di kota Singa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan jadi manfaat. Baik, Allah SWT, Nabi SAW menyuruh kita untuk minum secara duduk dan Nabi SAW pun biasa minum dengan cara duduk. Jadi sunnah kepada kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk kita minum dengan cara duduk. Orang tua pandai, dia kata okey, yang tu baklin. Sila nak keluar yang kencing. Kalau bapa kencing berdiri, anak kencing berlari kan. Itu kencing. Ini bab minum. Bila minum Allahumma salli ala Nabi SAW biasa duduk. Dan Allahumma salli ala namun di sana ada juga riwayat-riwayat yang menceritakan Nabi SAW minum secara berdiri. Tuan-tuan boleh rujuk dalam bab makan dan minum Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Salihin. Adab makan, adab minum. Nabi SAW minum secara duduk dan Nabi SAW juga pernah minum secara berdiri. Namun di sana ulama-ulama membahaskan tentang bab minum ini, subhanallah, afdal ketika minum ialah untuk kita duduk. Dan seandainya kita tidak ada option, tidak ada pilihan untuk duduk, maka di sana ada keharusan untuk untuk berdiri. Nak kena minum lah tu, dah tersedak. Kan ada keharusan untuk berdiri. Jadi option pertama kita ialah duduk dulu. Tak ada tempat duduk, nak kena berdiri. Orang ramai, crowded. Nabi SAW minum air zam-zam, Nabi SAW berdiri. Maka ulama kata keharusan untuk minum air zam-zam. Bahkan sebagian ulama menyebutkan sunat minum air zam-zam secara berdiri. Sebagian pula kata tak, bukan sunat, tetapi Nabi SAW berdiri kita sebut sebab tak ada tempat nak duduk. Dah ramai orang sebagainya, dah crowded sebagainya, Nabi SAW tak boleh nak cari duduk, maka Nabi SAW berdiri. Nabi SAW pernah masuk ke rumah seorang sahabat dan Nabi SAW minum air daripada bekas secara berdiri. Ulama menyebutkan bahawa tempat bekas itu tergantung dan tak ada tempat nak duduk, maka Nabi SAW minum daripada bekas secara berdiri. Maksud di sini bahawa option pertama, pilihan kita ialah untuk duduk ketika minum, itu lebih afdal. Tetapi tidaklah dilarang ketika kita minum secara berdiri seandainya kita tidak ada keperluan ataupun kita tidak mampu untuk duduk disebabkan tempat tu crowded ke, tempat tu kotor ke, tidak ada tempat duduk dan sebagainya, maka diharuskan untuk kita minum berdiri dan tidak ada masalah padanya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Berkenaan dengan minum sebentar tadi, kalau ada keadaan yang menghalang kita untuk kita duduk ketika mana nak minum, makan dan sebagainya, maka tidak menjadi masalah. Tetapi selagi mana boleh cari tempat untuk duduk untuk makan dan minum, maka cari dahulu, barulah diselesaikan tugasan kita. Baik, untuk soalan yang seterusnya ini juga di WhatsApp, tanyalah Ustaz dari sahabat kita tentang wangi-wangian parfum. Baik, Assalamualaikum Ustaz Dai. Adakah berwangi-wangian itu sunnah? Apakah hukum berwangi-wangian bagi perempuan? Bolehkah menggunakan alasan perempuan berwangi-wangian kerana mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW? Syukran, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan ini tentang wangi-wangian. Kalau lelaki memang kita sedia maklum, tetapi tentang wanita ini bagaimana? Katanya wangi sebab nak ikut sunnah. Bagaimana? Silakan. Bagus soalan yang bertanya, masya-Allah, Salih Syamat, dan banyak orang yang salah faham tentang wangian terhadap wanita. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Kita orang Islam sunnah berwangi-wangi. Nabi SAW ni wangi dah. Nabi ni sangat wangi dah. Bau peluh Nabi SAW tu lebih harum daripada kasturi. Para sahabat cerita betapa wanginya tubuh badan Nabi SAW. Pun Nabi SAW tak pernah meninggalkan minyak wangi. Pakai minyak wangi. Bahkan Nabi ada satu bekas khas untuk yang Nabi SAW bagi nama lagi kepada bekas minyak wangi tersebut. Ditop up, habis ditop up. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Sunnah Nabi SAW ialah memakai minyak wangi. Sehingga Nabi SAW tersebut, Nabi SAW menyebutkan jangan menolak pemberian minyak wangi. Kalau ada orang nak ambil minyak wangi kita, jangan tolak pemberian. Sebab wangian ini daripada syurga, kata Nabi SAW. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka kesimpulan dia, sunnah orang pakai minyak wangi. Tetapi bagaimana pula kalau dengan orang perempuan yang memakai minyak wangi? Tuan-tuan, Nabi SAW sebut tentang
wangi-wangian bagi lelaki dan perempuan. Orang lelaki kata Nabi SAW, minyak wangi dia tu pudar warnanya tetapi keras bau dia. Wangi-wangian bagi perempuan pula, Allahumma salli Muhammad, terang warnanya tetapi kurang bau dia, lembut bau dia. Maksudnya Nabi cerita apa? Ada wangi-wangian untuk wanita. Kalau tak ada langsung wangi-wangian untuk wanita, maka takkan Nabi nak cerita jenis wangi-wangian untuk wanita. Kan? Tuan-tuan faham kan? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, maka tetapi cara pemakaiannya berbeza. Orang perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian sehingga menarik perhatian orang lain yang lalu lalang di sisi dia. Dia pakai, orang lalu beli bunga bagi kat dia, macam cerita macam iklan kat nanti kan. Duduk kat depan, Allahumma salli ala sayyidina tuan-tuan. Tok Imam duduk kat depan. Mak Jah. Mak Jah masuk dah pintu belakang tu, punya dapat bau tu sampai ke imam tu depan, kat depan pun tak boleh. Sampai menarik perhatian lelaki, tak boleh. Memadai sekadar untuk menutup bau tubuh dia. Pakai ada baulah sikit, bau sikit sekadar untuk bukan tak pakai langsung sampai bau tengik badan. Kan orang perempuan ni bau sampai bau tengik, bukan sampai tak macam tu. Pakai sekadar untuk menutup bau tubuh badan dia. Tetapi bila dia duduk di rumah, tak ada halangan. Pakailah semerbak harum sampai buka pintu jiran sebelah. Bau apa ni? InsyaAllah. Tuan-tuan, dia dekat rumah dia, tak ada masalah apa. Terutama bila dia pakai untuk suami dia. Sebab tu, Azrin, saya selalu sebut, kita ni orang pasangan suami isteri jangan take for granted. Kita alah ni suami saya dah. Allah, balik-balik rumah tuan-tuan, Ustaz Somad, isteri ni bau belacan aja. Dengan bawang tu kat sini, dengan kulit udang kat sini apa semua, pakai baju kubung ketang, pakai baju kelawak atau baju kelawak. Angkat tangan ekor ni masuk ke ni, keluar ke ni kan. Tentang saya cuma pakai berhias. Suami berhias untuk suami isteri di rumah, isteri berhias untuk suami di rumah. Saya cuma isteri suami dia suka. Sebab tu nak beli perfume, kadang-kadang bawa suami pergi beli suami yang perfume yang suami suka bau dia. Isteri pula beli perfume yang isteri beli perfume yang suami suka bau dia. Suami beli perfume yang isteri dia suka, yang pakai di rumah. So, pakai wangi-wangian di rumah untuk si suami. Pakai cantik untuk suami. Isteri pakai cantik untuk suami, suami pakai cantik untuk isteri. Ni pakai kain pelikat gulung kat sini aja. Suami kat rumah kaki melentang tengok bola sebagainya. Tak pakai smart. Pakai smart. Pakai untuk suami dan subhanallah berwangi-wangianlah untuk suami. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan dengan keadaan demikian Allah melimpahkan rahmat dan mahabbah kasih sayang di antara suami dan isteri dalam rumah. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan dan boleh kita jadikan soalan yang terakhir tadi, jawapan itu sebagai kesimpulan perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kita tutup dengan doa ringkas pada pagi ini. Silakan. Baik, Allahumma salli bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, dan jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Hadari dengan ahli panel Ustaz Azam Al-Kankari dengan topik akhlak hilangkan sifat malas. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.